Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua warga pendidik yang disantuni dalam Eksplorasi Ijerai 2.0 Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Daerah Kuala Medayan Peringkat Antarabangsa 2023. Pada pagi ini kita akan menyambung pembentangan kajian tindakan dan inovasi untuk hari yang ketiga. Untuk pengetahuan semua, pembentangan dalam kolokium ini adalah secara rakaman dari studio kami di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Medayan, iaitu Studio Persada Impian, Unit Sumber dan Teknologi Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Medayan. Pembentangan ini disiarkan secara langsung selari dari dua buah bilik pembentangan, iaitu di bilik 1 dan bilik 2 melalui channel YouTube PPD KMY dan Facebook Live Sektor Pembelajaran PPD Kuala Medayan. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan berada dalam bilik 2 sidang 1 hari terakhir kolokium. Untuk tujuan pendaftaran, tuan-tuan boleh isikan pautan yang kami berikan dalam chatbox YouTube ini atau mengimbas QR Code paparan skrin yang dipaparkan. Semua peserta akan diberikan CJ penyertaan hanya apabila tuan-tuan menghantar borang penilaian kolokium yang akan dimuat naik pada hari ini, Khamis 16 Mac 2023. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita mulakan acara, pastikan anda semua sudah pun menekan butang like, share dan subscribe channel YouTube PPD KMY. Untuk pengetahuan semua, moderator yang akan bertugas pada pagi ini ialah Puan Nurzal Kamaliah binti Sulaiman, penolong PPD Pendidikan Khas. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan sesi pembentangan ini kepada moderator untuk mengendalikannya. Dipersilakan. Terima kasih Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pada pagi ini merupakan sesi 1 dan kita berada dalam bilik 2 untuk pembentangan eksplorasi Ijerai 2.0 Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Daerah Kuala Medayan Peringkat Antarabangsa 2023. Pada hari ini, sebanyak 11 pembentangan akan dilangsungkan. Barisan para pembentang sudah pun bersedia untuk membentangkan kajian tindakan masing-masing. Sebelum kita bermula, ingin saya mengingatkan bahawa masa pembentangan adalah 10 minit sahaja. Isyarat pertama akan dibunyikan apabila masa sudah mencecah 8 minit. Dan isyarat kedua akan dibunyikan apabila sudah mencapai 10 minit. Mohon semua pembentang dapat mematuhi masa yang telah ditetapkan. Sewaktu sesi pembentangan, sebarang sesi soal jawab tidak akan dibuka. Sekiranya tuan-puan dan puan-puan ada soalan, tuan-tuan boleh menuliskan soalan tersebut dalam chat box. InsyaAllah para pembentang akan menjawabnya nanti. Baiklah, sekarang kita akan mulakan dengan pembentangan yang pertama pada pagi ini. Cikgu Kumuta, anak perempuan Narayanan dari SMK Sungai Pasir Kecil. Dipersilakan, Cikgu. Selamat sejahtera. Saya Cikgu Kumuta, anak perempuan Narayan dari SMK Sungai Pasir Kecil. Saya menjalankan kajian tindakan ini bersama Cikgu Asnidah binti Ahmad dari SMK Sungai Pasir Kecil. Tajuk kajian kami ialah penggunaan kaedah reka bentuk akronim dalam meningkatkan penguasaan murid bagi subjek sejarah KSSM tingkatan 4. Didapati pelajar-pelajar tingkatan 4 kelas saya mengalami dua masalah dalam menguasai subjek sejarah, iaitu sukar mengingati fakta sejarah. Seterusnya, murid tidak berminat membaca buku teks sejarah. Mereka selalu mengadu bahawa buku teks ini mempunyai fakta yang banyak dan terlalu panjang. Jadi, kami sebagai cikgu sejarah, kami mengkaji satu intervensi untuk menyelesaikan masalah pelajar sekolah saya.
Sebagai langkah pertama, saya menjalankan ujian perah bagi semua pelajar tingkatan 4. Semasa saya menyemak kertas mereka, didapati pelajar tidak dapat menjawab soalan fakta dengan baik. Apabila dikaji, didapati pelajar ni sukar mengingat fakta sejarah. Jadi, untuk kajian tindakan ini, saya meletakkan 2 objektif yang perlu saya capai. Yang pertama, meningkatkan penguasaan murid dalam mengingati fakta sejarah. Seterusnya, menyelesaikan masalah pelajar tidak menjawab soalan fakta sejarah dalam peperiksaan dengan menggunakan teknik mencipta akronim. Yang kedua, pelajar meningkatkan minat untuk membaca buku teks sejarah sebagai persediaan menjawab soalan fakta. Di sini saya jelaskan metodologi kajian saya. Saya menggunakan pelajar tingkatan 4 kelas saya SMK Sungai Pasir Kecil. Pada peringkat awal ini, saya hanya mengambil 5 orang pelajar kelas saya. 2 orang pelajar lelaki dari aras sederhana dan 3 orang pelajar perempuan dari aras rendah. Saya menggunakan beberapa proses iaitu merancang, bertindak, memerhati, mereflek sepanjang kajian saya. Instrumen kajian yang saya gunakan ialah ujian bertulis, iaitu ujian perah dan ujian pos. Semua data yang dikumpul dianalisis secara kuantitatif. 2 persoalan saya yang saya perlu cari penyelesaian ialah, adakah penggunaan teknik mencipta akronim dapat meningkatkan penguasaan murid dalam mengingati fakta sejarah? Seterusnya, menyelesaikan masalah pelajar tidak menjawab soalan fakta sejarah dalam peperiksaan. Yang kedua, sejauh manakah keberkesanan teknik mencipta akronim dapat meningkatkan minat pelajar untuk membaca buku teks sejarah? Sebagai langkah pertama, saya menggunakan ujian perah mereka untuk mendiagnosis masalah pelajar yang hadapi. Yang pertama, saya mendapati bahawa pelajar tidak dapat mengingati fakta sejarah. Yang kedua, pelajar tidak berminat membaca buku teks sejarah. Oleh itu, saya merancang satu intervensi yang baik bagi menyelesaikan masalah pelajar. Intervensi yang kami bincang dalam panitia ialah menggunakan teknik mencipta akronim. Kaedah akronim ini biasanya digunakan oleh cikgu sejarah semasa menjalankan PDP di kelas. Yang saya berminat di sini adalah akronim ini dicipta oleh pelajar itu sendiri. Bagaimana saya menjalankan aktiviti ialah saya memberikan satu topik kepada pelajar. Pelajar tersebut dengan sendirinya mencipta akronim dengan kreativiti dan inovasi. Saya memberikan kepada mereka tajuk sahaja dan mereka akan merongkai dan mencipta akronim mengikut cita rasa dan minat mereka. Contohnya, ada yang berminat dengan pemain antarabangsa, ada yang berminat dengan artis. Jadi mereka menggunakan semua maklumat yang mereka ada untuk membuat akronim tersendiri. Contohnya, saya memberikan tajuk faktor-faktor Perang Dunia Pertama. Pelajar saya berminat dengan bola sepak. Jadi dia menggunakan nama pemain antarabangsa iaitu Ronaldo untuk dia menulis fakta sejarah. Contohnya, untuk R, dia letakkan revolusi perindustrian. O adalah digunakan power dan dia meletakkan perluasan kuasa. N untuk pakatan ketenteraan. A untuk pembunuhan akudok. L untuk krisis Balkan. D untuk persaingan menghasilkan senjata dan O untuk bahan mentah. Pelajar lain pula dia menggunakan perkataan Pak Chu untuk mencipta akronim dia. Saya berikan dia tajuk peranan sultan. Dia menggunakan P untuk mewujudkan perpaduan, A untuk menjaga keamanan, K untuk menjaga keselamatan, C untuk mengutip cukai dan U untuk memperkenalkan undang-undang. Pelajar seterusnya, dia menggunakan akronim ayat iaitu Ayah Suka Mi. Dia menggunakan tajuk Hukum Kanun Melaka untuk mengaplikasikan akronimnya. Di sini saya menunjukkan dapatan kajian saya. Setelah 8 minggu menjalankan kajian saya memberikan mereka ujian pos. Didapati dari ujian pos mereka ada peningkatan
Contohnya pelajar 1 pada ujian pra dia mendapat hanya 4 markah dan di ujian pos dia mendapat 22 markah. Pelajar kedua mendapat 3 markah dalam ujian pra dan mencapai markah 20 dalam ujian pos. Pelajar ketiga mendapat ujian pra 4 markah sahaja berbanding ujian pos dia mendapat 23 markah. Pelajar keempat mendapat 1 markah sahaja dalam ujian pra dan dia boleh mencapai ke tahap 22 markah dalam ujian pos. Pelajar kelima mendapat 6 markah dalam ujian pra dan boleh mencapai sehingga markah 20-22 dalam ujian pos. Graf menunjukkan min markah ujian pra dan ujian pos daripada kajian ini. Kesimpulannya, peningkatan skor pencapaian menunjukkan murid sasaran berjaya menguasai fakta sejarah. Seterusnya menunjukkan objektif tercapai. Jadi rumusannya, kajian ini telah membuktikan bahawa pengenalan teknik mencipta akronim kepada pelajar mengikut kreativiti masing-masing berjaya memudahkan murid menguasai fakta sejarah. Tujuan saya adalah untuk menarik minat pelajar-pelajar untuk membaca buku teks dan mencungkil idea mereka untuk membina akronim sendiri. Kesimpulannya, kajian ini telah membuktikan teknik mencipta akronim dapat membantu mengatasi kesukaran murid untuk mengingati fakta sejarah. Selain itu, dapat meningkatkan minat murid untuk membaca buku teks sejarah. Pelajar-pelajar tidak lagi mengadu bahawa buku teks sejarah mengandungi teks yang sangat panjang. Apabila mereka dapat membina akronim, ini akan menjadi panduan kepada mereka semasa menjawab peperiksaan. Di sini ini dibuktikan dengan apabila saya memberikan ujian pra, pelajar menulis dulu akronim tersebut untuk dia menjawab soalan fakta. Dengan menggunakan akronim ini memudahkan dia mengingat di balik semua fakta yang dia telah buat. Jadi sebagai penambahbaikan, saya menggunakan teknik akronim ini untuk semua pelajar sejarah saya di sekolah saya. Penambahbaikan lagi, saya meminta pelajar saya mengumpul semua akronim yang dibuat oleh pelajar itu untuk dijadikan buku skrap. Buku skrap ini akan menjadi rujukan pelajar semasa menghadapi peperiksaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Seterusnya, dipersilakan Cikgu Nur Dariah binti Osman dari SK Sungai Pasir Kecil untuk membentangkan kajian tindakan beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum and hello everyone. My name is Nur Nadia binti Osman and I'm currently teaching in SK Sungai Pasir Kecil, Sungai Petani, Kedah. The title of my presentation is Verb with As or Not, the Use of Superhero Concept to Overcome Pupils' Confusion. So the background of my study, I'm teaching English in ESL, English as Second Language Learners Classroom in Malaysia. And my pupils are Year 4 pupils. I purposefully selected 10 respondents who are slightly below average proficiency. The pupils are able to construct simple sentences but with guidance. However, there are still grammatical errors that we can find in their work. And in my classroom, I taught grammar deductively or directly. And the problem statement, pupils are generally having difficulty in learning grammar, simple past tense, simple present tense, and so on. And one of the problem is they always confuse whether to put as or not at the verbs, at the end of the verbs when constructing simple present tense sentences. So this intervention was one of the way to reduce their confusion on that matter, specifically simple present tense. So the main objective of my AR is to find out whether by using the superhero concept would enhance the pupil's understanding in simple present tense rules.
So the methodology, the respondents are from SK Sungai Pasir Kecil, Sungai Petani. I purposely selected 10 pupils. 6 of them are boys and 4 of them are girls from 4 UTM. And their level of proficiency is slightly below average. During the pre-test, I gave them 10 questions, and during the post-test, I gave them another 10 set of questions. This AR is to answer the research question, does pupils' understanding in simple present tense could be improved by implementing the superhero concept? So what is the superhero concept? I try to relate their prior knowledge and their interest during my lesson. So I did some research on their interests, and I found that they love superheroes. They love Mekamato, Boboiboy, Avengers, and so on. So I asked them who are their superheroes. People share with their friends who are their superheroes. And slowly, I introduced superhero as someone who helps others like this. Superhero concept, superhero, if the subject is singular, superhero will come to help. But the subject is plural, more than one person, they are already strong enough, so superhero will not come to help them. For example, Ahmad eats a burger. Ahmad eats a burger. Ahmad is a singular. So, will superhero come to help? Yes, superhero will come to help Ahmad because Ahmad is singular. So, we need to put S at the back of the verb because Ahmad is alone. However, if the subject is more than one person, for example, Ahmad and Ali. Ahmad and Ali already 2 persons, so we doesn't need to call for superhero to come to help them. And then I give more examples and try to relate with their lives, and we create more sentences. And then we recheck whether they understand or if there are any misunderstanding, and we try again, create more sentences. And this intervention were implemented for 2 weeks. Here are some pictures of the intervention. And the findings show that during the pre-test, 80% of the respondents were not able to answer more than 3 out of 10 questions correctly. However, after 2 weeks of intervention, all of the respondents, 100% answered at least 8 out of 10 simple present tense questions correctly. And this result shows that the pupils' understanding on simple present tense will increase during these 2 weeks of intervention, and pupils, amazingly, were able to re-explain the concept to teacher and other peers on the 2nd week. So as conclusion, pupils were able to learn grammar easily and could memorize it for a longer period if we try to relate the lesson with their prior knowledge and their interests. And because I chose superhero, their favorite topic, they were excited to share their interests with me, the teacher, and also their peers. And hence, it increased their participation and engagement during my English lesson. And for recommendation, I suggest English teachers specifically to seek for their pupils' interests first and try to include what are their favorites, what are their interests in the lesson, especially in a grammar lesson. And this superhero concept, because in my classroom, my pupils love superhero. So I use superhero concept. But in other classroom, maybe they have their favorite TikTok influencers or favorite characters from their favorite movies, or even K-pop idols and so on. So teachers can alter it according to their pupils' interests. And inshallah, their lesson will be better.
That's all from me. Thank you for lending your ears. Assalamualaikum and have a good day. Thank you. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Pembentang yang seterusnya, saya persilakan Cikgu Siti Haryati binti Jamil dari SMK Tunku Panglima Besar Kulim, Bandar Baru. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Haryati binti Jamil, Guru Cemerlang Matematik daripada SMK Tunku Panglima Besar. Izinkan saya menyahut cabaran dalam Kolegium Kajian Tindakan dan Inovasi E-Jerai 2.0 dalam membuat pembentangan tajuk meningkatkan penguasaan murid tingkatan 2 UIA dalam topik ungkapan algebra dengan inovasi algebra flipped. Sebagai pengenalan, tercetusnya inovasi ini adalah apabila semasa murid-murid ataupun sampel kajian saya berada di tingkatan 1 UIA, mereka terlibat dengan PDPR. Seperti mana yang kita ketahui, semasa PDPR, semua pelajar mengalami beberapa masalah, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang lemah. Oleh itu, kemudian apabila saya mengajar mereka pada kelas 2 UIA, mereka mempunyai kelemahan, terutamanya bagi topik ungkapan algebra. Okey, terdapat 3 kelemahan utama refleksi awal yang saya dapati daripada PDPC, iaitu saya melaksanakan sesi temu bual bersama murid. Yang pertama, murid lemah kemahiran asas tambah dan tolak algebra. Oleh itu, murid akan mengalami kesukaran untuk belajar topik ungkapan algebra semasa di tingkatan 2. Yang kedua, murid hilang minat pada tajuk algebra. Ini kerana murid-murid terpaksa belajar tajuk yang baru bagi mereka semasa di tingkatan 1 secara online. Oleh itu, murid hilang minat dan merasakan topik algebra adalah topik yang bosan dan sukar untuk dikuasai. Okey, terdapat 2 penyataan masalah dan terdapat 2 juga untuk kajian tindakan saya, iaitu untuk penyataan masalah yang pertama, 78 murid tidak minat algebra. Ini sebenarnya menimbulkan keresahan pada saya lah sebagai guru di tingkatan 2. Dan 15 orang murid tidak menguasai algebra. Bagaimana saya melihat mereka tidak menguasai algebra adalah ketika dalam PDP mereka tidak dapat respon secara aktif. Sedangkan tajuk-tajuk ini adalah mereka telah belajar masa di tingkatan 1. Oleh itu, saya telah fokuskan kepada 2 fokus kajian yang utama, iaitu yang pertama, untuk meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap tajuk algebra. Ini sangat penting kerana seperti yang kita ketahui, tajuk ungkapan algebra adalah tajuk yang sangat penting sehingga SPM. Oleh itu, amatlah penting untuk saya sebagai guru di tingkatan 2 untuk meningkatkan minat dan motivasi mereka terhadap tajuk ini. Yang kedua, bagaimana untuk mengatasi masalah kemahiran operasi tambah dan tolak algebra. Ini juga penting kerana soalan-soalan SPM akan ada tajuk-tajuk kemahiran tambah dan tolak algebra. Okey, untuk objektif umum, membantu meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap topik algebra dan seterusnya, meningkatkan kemahiran tambah dan tolak ungkapan algebra. Saya khususkan kepada 3 untuk objektif khusus, iaitu yang pertama, mengenal pasti tahap minat dan motivasi murid terhadap ungkapan algebra. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan algebra flipped dengan minat dan motivasi murid terhadap ungkapan algebra. Dan yang ketiga, menganalisis hubungan algebra flipped dengan tahap kemahiran tambah dan tolak ungkapan algebra. Okey, untuk metodologi kajian, saya fokuskan kepada 5 item, iaitu yang pertama untuk lokasi. Lokasi adalah pada sekolah saya, iaitu Sekolah SMK Tunku Panglima Besar Kulim, Kedah. Dan sampel kajian ada melibatkan 27 orang murid, iaitu 27 orang murid itu terdiri daripada murid di kelas 2 UIA. Dan untuk prosedur kajian,
saya menggunakan 4 prosedur utama, iaitu yang pertama, temu bual bersama murid, itu untuk mendapatkan refleksi awal PDP. Yang kedua, ujian pra soalan kajian dan ujian pasca soalan kajian. Dan yang ketiga adalah saya melaksanakan mewujudkan algebra flip dan melaksanakan algebra flip dalam PDP. Dan yang keempat, saya telah mengadakan pertandingan gamifikasi menggunakan algebra flip. Seterusnya, terdapat 3 komponen utama untuk instrumen, iaitu yang pertama, ujian pra-algebra, ujian pasca algebra dan soal selidik. Untuk soal selidik, saya bagikan kepada 2 peringkat lah, iaitu yang pertama untuk pra soal selidik dan yang kedua untuk pasca soal selidik. Seterusnya, daripada dapatan yang saya lakukan, saya telah mengadakan analisis menggunakan SPSS 22.0. Okey, terdapat 3 soalan kajian. Yang pertama, apakah tahap minat dan motivasi murid terhadap ungkapan algebra? Yang kedua, adakah terdapat hubungan antara algebra flip dengan minat dan motivasi murid terhadap ungkapan algebra? Dan yang terakhir, yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara algebra flip dengan tahap kemahiran tambah dan tolak ungkapan algebra? Bagi menjawab ketiga-tiga soalan kajian itu, saya telah melaksanakan tindakan iaitu intervensi. Yang pertama, saya telah mengadakan ujian pra ungkapan algebra, itu untuk melihat tahap kefahaman murid dalam ungkapan algebra lah, operasi tambah dan tolak. Seterusnya, saya telah bersama-sama dengan 5 orang pelajar di tingkatan 4 mewujudkan inovasi, iaitu dinamakan algebra flip, dan saya gunakan inovasi tersebut dalam PDP bersama pelajar kelas 2 UIA. Seterusnya, setelah saya melihat selama 2 minggu penggunaan algebra flip dalam PDP, saya telah melaksanakan pertandingan gamifikasi, iaitu saya juga telah memberi hadiah kepada murid yang menang. Dan daripada situ saya juga telah mengadakan ujian pasca ungkapan algebra untuk melihat semula adakah terdapat peningkatan kemahiran tambah dan tolak murid. Dan seterusnya, saya telah memberikan soal selidik untuk melihat tahap minat dan motivasi murid terhadap ungkapan algebra. Disertakan, ditunjukkan adalah dapatan kajian. Untuk pengetahuan hadirin, terdapat 12 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan dalam kelas 2 UIA yang menjadi responden kajian. Seterusnya, ujian pra soal selidik menunjukkan min adalah 25.33 dan ujian pasca soal selidik menunjukkan 41.81. Ini menunjukkan terdapat peningkatan lah. Dan saya juga telah melaksanakan ujian untuk menilai signifikan. Dan keputusan menunjukkan, dapatan kajian menunjukkan nilai signifikan adalah 0.000. Okey, seterusnya daripada daripada soalan pra dan pasca ungkapan algebra yang saya lakukan, terdapat 27 orang murid. Markah adalah seperti yang saya paparkan lah. Okey, kalau kita tengok murid pertama, contoh murid pertama mendapat 4 untuk semasa ujian pra, tetapi mendapat 8 markah semasa ujian pasca, iaitu selepas mereka belajar algebra flip lah, menggunakan algebra flip. Di situ kita lihat memang berlaku peningkatan. Dan pada saya, algebra flip ni memang membantu murid untuk meningkatkan motivasi murid dan seterusnya merasa minat untuk belajar ungkapan algebra berbanding semasa mereka belajar ungkapan algebra di tingkatan 1 menggunakan PDPR. Okey, dan seperti yang dipaparkan juga, saya tunjukkan seorang pelajar yang menjawab soalan pra dan pasca lah untuk ungkapan algebra. Okey, sebagai perbincangan rumusan dan cadangan, okey, jika kita lihat semula tadi dapatan kajian yang saya tunjukkan, kita melihat skor min untuk ujian pra adalah berada di tahap yang rendah, iaitu 25.33. Tetapi setelah saya menggunakan intervensi algebra flip, skor ujian untuk melihat tahap minat dan motivasi murid meningkat menjadi tinggi, iaitu min adalah 41.81.
Daripada situ kita dapat membuat rumusan, iaitu algebra flip dapat meningkatkan tahap minat dan motivasi murid kelas 2 UAA. Dan yang seterusnya, melalui nilai signifikan yang dilaksanakan, berlaku terdapat peningkatan selepas intervensi dilaksanakan. Dan yang ketiga, kemahiran tambah dan tolak algebra semakin meningkat berdasarkan keputusan ujian pra dan pasca yang dilaksanakan kepada 27 orang murid. Okey, untuk rumusan impak terdapat 3, saya pecahkan 3 impak untuk algebra flip. Yang pertama, algebra flip terbukti dapat meningkatkan motivasi dan minat murid. Yang kedua, kualiti PDP semakin baik, iaitu murid bertindak aktif ketika PDP. Dan yang ketiga, PDPC semakin menarik PDPC guru lah, terutamanya kerana menggunakan gamifikasi dalam PDP. Okey, sebagai cadangan, saya cadangkan 2 lah untuk kajian tindakan, iaitu yang pertama, luaskan skop dan sampel kajian, iaitu bukan terbatas kepada hanya kelas 2 UAA di SMK Tunku Panglima Besar, tetapi luaskan skop kajian dan sampel kajian kepada seluruh, kalau boleh seluruh negeri. Dan yang seterusnya, untuk mencipta lebih banyak inovasi gamifikasi matematik. Dan sebagai kesimpulan, terdapat 4 kesimpulan utama yang saya dapat rumuskan, iaitu yang pertama, algebra flip terbukti berjaya meningkatkan minat dan motivasi murid. Yang kedua, kemahiran tambah dan tolak ungkapan algebra murid dikuasai dengan baik. Dan yang ketiga, algebra flip perlu disebar luas kepada semua guru dan murid. Dan daripada kajian yang saya laksanakan ini, terdapat membuktikan matematik sebenarnya tidak susah dan boleh dipelajari dengan penggunaan inovasi gamifikasi. Disertakan juga sebenarnya untuk algebra flip ini, saya telah memenangi 2 pertandingan, iaitu Johan tempat pertama dan pembentangan terbaik dalam pertandingan gamifikasi matematik di USM, dan juga mendapat Gold Award untuk pertandingan Sintok Innovation Games and Gamification bersama pelajar saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Seterusnya, saya mempersilakan Cikgu Siti Nuraini binti Mukhtar dari SBP Integrasi Gopem Perak untuk membentangkan kajian tindakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Siti Nuraini binti Mukhtar dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gopeng, dan saya adalah di bawah bimbingan SIC Plus, iaitu Puan Laila binti Nasir. Pada hari ini saya ingin membuat perkongsian berkaitan produk inovasi saya yang saya namakan sebagai Squidboard Scheme. Untuk sesi pengenalannya, berdasarkan siaran yang diterbitkan oleh My Metro pada 17 Jun 2019, menyatakan bahawa sesetengah pelajar mengeluh mengatakan mata pelajaran sains adalah sukar untuk difahami dan menakutkan. Oleh itu, sebagai solusinya, guru perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran, dan salah satu kaedah yang boleh diaplikasikan adalah kaedah pembelajaran secara game-based learning. Kenapa kita perlu aplikasikan kaedah game-based learning ini? Ini kerana menurut kajian dijalankan oleh B pada tahun 2021 mendapati bahawa kaedah game-based learning dapat menarik minat murid untuk mempelajari sesuatu mata pelajaran. Tambahan juga, Carvalho dalam menjalankan kajian pada tahun 2022 mendapati bahawa kaedah game-based learning dapat membantu meningkatkan tahap penguasaan murid. Oleh itu, dengan mengaplikasikan kaedah game-based learning, saya telah mereka bentuk permainan papan yang saya namakan sebagai Squidboard Scheme. Apa itu Squidboard Scheme? Squidboard Scheme adalah permainan papan yang saya bangunkan bagi mata pelajaran sains tingkatan 2 bagi bab 3, iaitu tajuk nutrisi. Dan permainan ini boleh dimainkan hingga 2 hingga 4 orang pemain, dan tempoh memainkan permainan ini adalah sangat fleksibel, iaitu hanya antara 20 hingga 30 minit sahaja. Dan sasaran bagi permainan ini adalah murid tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Matlamat ataupun goal bagi permainan ini adalah para pemain perlu bersaing antara satu sama lain untuk menjadi pemain pertama yang berjaya melengkapkan wooden block puzzle yang disediakan di dalam permainan ini. Okay, Squid Box Game dari segi reka bentuknya, saya menekankan kepada 4 ciri yang utama, iaitu yang pertama penekanan kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran seperti yang dinyatakan di dalam DSKP Sains tingkatan 2. Saya juga menerapkan 2 teori pembelajaran, iaitu teori yang pertama teori konstruktivisme kognitif dan teori yang kedua itu teori konstruktivisme sosial. Selain itu, bagi memastikan permainan saya reka bentuk ini mampu menarik minat pelajar, saya juga menerapkan 6 elemen permainan iaitu goal, peraturan, maklum balas, interaksi, persaingan dan cabaran. Permainan ini terdiri daripada beberapa komponen, iaitu yang pertama papan permainan, 1 jam pasir, 4 wooden block puzzle, 86 kad soalan dan juga 6 keping challenge card. Permainan ini juga selengkapkan juga dengan manual penggunaan untuk rujukan para pemain dan juga guru, dan juga selengkapkan juga dengan lembaran panduan skema jawapan. Selain itu, para pemain juga boleh merujuk kepada kad info yang disediakan sebagai rujukan ataupun sumber untuk meningkatkan tahap pengetahuan mereka. Dari segi cara bagaimana permainan ini dimainkan, bagi memulakan permainan, pemain perlu melemparkan dadu untuk menentukan giliran. Setelah giliran ditentukan, pemain perlu memilih satu daripada 6 challenge card yang disediakan secara rawak, dan setelah itu pemain pertama boleh memulakan permainan dengan memilih mana-mana salah satu kad soalan sama daripada level 1, level 2 ataupun level 3. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, level soalan ini adalah bergantung kepada tahap kesukaran soalan yang direka bentuk mengikut SKP yang seperti dinyatakanlah, mengikut objektif pelajaran yang dinyatakan. Okay, tempoh menjawab pula adalah selama 30 saat, dan sekiranya pemain berjaya menjawab soalan dan tempoh masa yang diberikan, pemain akan dibekalkan dengan wooden block, yang mana pada level 1 akan dibekalkan 2 block puzzle, level 2 akan dibekalkan 3 bilangan blok puzzle, dan level 3 akan dibekalkan dengan 4 bilangan blok puzzle. Okay, daripada bilangan blok puzzle yang diperoleh itu, kemudiannya pemain akan menyusun blok tersebut pada wooden block yang disediakan, dan pemenang bagi permainan ini ditentukan oleh pemain pertama yang berjaya melengkapkan wooden block puzzle tersebut. Dari segi keunikan permainan Squid Box Game ini, yang pertama, permainan ini adalah merupakan permainan strategi, iaitu permainan yang strategi game yang amat digemari oleh pelajar peringkat menengah rendah, dan juga terdapat 2 cabaran di dalam permainan ini, iaitu cabaran yang pertama dari segi untuk menguji tahap penguasaan pelajar melalui topik nutrisi, dan keduanya menguji tahap kepantasan dalam melengkapkan wooden block puzzle yang disediakan. Selain itu, melalui permainan ini, sebabkan permainan ini merupakan permainan strategi, jadi pelajar yang lemah juga berpeluang untuk menjadi pemenang. Okay, selain itu, saya lengkapkan juga Squid Box Game ini dengan buku panduan penggunaan, yang mana buku panduan ini boleh digunakan oleh para guru untuk sebagai sumber rujukan, yang mana di dalamnya saya nyatakan pengenalan berkaitan apa itu game based learning, langkah-langkah untuk mengaplikasikan kaedah game based learning, rancangan pengajian harian, dan juga lembaran kerja berserta skema jawapan untuk memudahkan urusan guru dalam proses PDP yang akan dilangsungkan. Okay, memandangkan negara masih berhadapan dengan wabak penularan COVID-19, jadi saya mereka bentuk juga permainan ini dalam bentuk digital, dan para pelajar boleh akses permainan ini kira-kiralah di rumah ataupun di sekolah melalui capaian secara digital ini. Okay, selain itu, sebagai sumber rujukan kepada para guru dan juga murid, saya juga sediakan bahan Squid Box Game ini dalam Google Site, yang mana pada bahagian Google Site ini saya sediakan video PDPC dalam platform YouTube dan juga quizzes untuk membolehkan guru dan pelajar menjalankan sesi penilaian secara online. Okey, dari segi originality, Squid Box Game adalah merupakan satu-satunya permainan yang mengaplikasikan teknik wooden block puzzle, dan juga satu-satunya permainan pendidikan yang saya bangunkan bagi mata pelajaran nutrisi untuk sains tingkatan 2. Dari segi kos penghasilan, tidak memakan kos yang tinggi, hanya RM48.20 sahaja, dan boleh dipasarkan dengan harga RM70. Okay, dari segi keberkesanan, bagi melihat keberkesanan Squid Box Game ini, saya telah menjalankan ujian pra dan post, dan terbukti bahawa permainan
Squid Box Game ini berkesan dalam membantu meningkatkan tahap penguasaan pelajar apabila terdapatnya peningkatan skor dalam ujian pos yang dijalankan. Dari segi penilaian murid, iaitu dari segi feedback pelajar berkaitan adakah permainan ini menarik untuk dimainkan, dan memang kebanyakan pelajar bersetuju bahawa Squid Box Game ini adalah sangat bermanfaat dari segi matlamat, dari bentuk operasi permainan dan kegunaannya. Malahan 100% guru juga bersetuju Squid Box Game yang dibangunkan ini adalah sangat sesuai dibangunkan sebagai alat bantu pengajar, iaitu dari segi reka bentuk dan kegunaannya. Squid Box Game juga telah mendapat pengiktirafan, yang mana pada peringkat pertandingan Karnival Inovasi Pendidikan Perak pada tahun 2022 yang saya sertai, Squid Box Game telah mengungguli tempat yang pertama. Dan permainan ini juga telah saya sebar luaskan bukan sahaja dalam kalangan guru, malahan dalam kalangan para pelajar melalui booth-booth pameran yang saya sertai. Selain itu, bagi memastikan Squid Box Game ini dapat disebar luaskan secara lebih global, maka saya juga telah membuat perkongsian melalui platform YouTube untuk perkongsian bersama guru-guru dan juga para pelajar. Okey, itu sahaja daripada saya dan saya sangat berharap agar para pendidik dapat mengaplikasikan kaedah pembelajaran secara game-based learning, terutama dalam mengaplikasikan produk yang saya bangunkan, iaitu Squid Box Game, supaya guru dapat mempelbagaikan kaedah pembelajaran secara yang lebih santai dan menyeronokkan. Di samping pelajar juga dapat mendapat manfaat melalui peningkatan skor mata pelajaran dan suasana pembelajaran yang lebih santai dan menyeronokkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Logamala anak perempuan Syegaran dari SJKT Ladang Lubuk Segintah untuk membentangkan kajian tindakan beliau. Dipersilakan Cikgu. Salam sejahtera buat semua. Saya Logamala Syegaran dari SJKT Ladang Lubuk Segintah. Tajuk kajian tindakan saya ialah keberkesanan permainan battle game spelling dalam meningkatkan kemahiran ejaan bahasa Inggeris murid tahun 3. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kemahiran ejaan merupakan asas dalam penguasaan bahasa Inggeris. Terdapat 4 jenis kesalahan ejaan yang sering dilakukan oleh murid, iaitu penambahan, addition, pengantian, substitution, penyongsangan, inversion dan ketinggalan, omission. Pembelajaran abad ke-21 perlu diterapkan dengan memanfaatkan pendekatan pembelajaran berasaskan permainan bagi membolehkan murid menguasai kemahiran ejaan. Sebagai seorang guru bahasa Inggeris, refleksi awal yang saya dapati ialah murid mengalami kesukaran dengan ejaan, kekurangan pengetahuan ejaan, kekeliruan tentang ejaan, perkataan dan gangguan bahasa ibunda. Saya cuba mengenal pasti masalah ini terjadi. Salah satu puncanya ialah kaedah tradisional. Kaedah dan teknik pengajaran yang saya gunakan berpusatkan guru dan murid tidak berpeluang untuk bertindak sendiri. Sebagai contohnya, guru menyebut perkataan manakala murid menulis. Sebab kedua ialah kurang aktif. Murid berasa bosan dan tidak aktif serta tidak berminat melibatkan diri dalam proses pengajaran. Pembelajaran menekankan penghafalan dan murid mengalami tekanan. Sebab ketiga, murid kurang berkomunikasi, murid kurang berkolaborasi dalam bahasa Inggeris dan kelihatan tidak berkeyakinan. Akibat daripada masalah-masalah ini mengakibatkan murid kurang peningkatan. Skor yang diperolehi dalam aktiviti ejaan adalah rendah. Oleh itu, fokus kajian membantu murid untuk menguasai kemahiran ejaan menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan, iaitu battle game spelling. Objektif kajian saya pertamanya ialah mewujudkan suasana pembelajaran aktif dan menambahkan unsur keseronokan, kerjasama dan persaingan antara murid. Kedua, membolehkan murid mengembangkan kemahiran ejaan secara bertahap dan mencabar murid untuk mendorong diri mereka sendiri tanpa terbeban dan tekanan.
Ketiga, meningkatkan penguasaan kemahiran ejaan dan mencapai sasaran markah yang baik dalam ujian PBD. Metodologi kajian, lokasinya SCKT Ladang Lubuk Sekintar. Sampel kajian, murid tahun 3 iaitu seramai 12 orang murid. Prosedur pengumpulan data selama 6 minggu. Minggu pertama, saya membuat tindakan awal iaitu mengenal pasti masalah melalui aktiviti ejaan, membuat pemerhatian melalui senarai semak. Minggu kedua, saya membuat penilaian. Penilaian ini dibuat melalui refleksi pengajaran yang lalu. Minggu ketiga, latihan 1, memberi pendedahan tentang kaedah PBB. Minggu keempat, kitaran 1, battle game spelling, pemerhatian melalui senarai semak dan analisis dokumen, dan membuat penambahbaikan dari aspek lucky draw. Minggu keenam, kitaran 2, battle game spelling, menjalankan aktiviti ejaan dengan aspek penambahbaikan. Minggu keenam, kemaskini hasil dapatan saya. Alat instrumen kajian yang saya gunakan pertamanya ialah pemerhatian. Pemerhatian saya secara terus. Keduanya soal selidik. Saya menggunakan instrumen Likert iaitu soalan ya atau tidak. Ketiga, analisis dokumen, aktiviti murid. Kaedah dan analisis data. Data dianalisis menggunakan kaedah kualitatif sebab ia sistematik dan mudah dianalisis. Soalan kajian yang saya dapat dijawab melalui kajian saya ini ialah, apakah kesalahan ejaan yang biasa dilakukan oleh murid semasa menulis dalam bahasa Inggeris? Kedua, sejauh manakah keberkesanan permainan battle game spelling dalam meningkatkan kemahiran ejaan bahasa Inggeris? Ketiga, bagaimanakah tindak balas dan penglibatan murid semasa menggunakan permainan battle game spelling dalam meningkatkan kemahiran ejaan? Tindakan kajian yang saya dilaksanakan ialah battle game spelling. Battle game spelling mewujudkan pembelajaran bermakna dan ia juga student center learning. Perkataan battle kombinasi beberapa perkataan, B for become, A for a, T for tip, T for top, LE for learner. Become a tip-top learner in spelling skills. Bermaksudnya murid menjadi terbaik dalam kemahiran ejaan. Tindakan kajian yang dilaksanakan, cara permainan. Permainan ini bermain secara berpasangan. Setiap murid menerima kad battle game spelling dan whiteboard marker. Murid menulis 5 perkataan yang telah dipelajari dalam kad battle game spelling secara berasingan di ruang kegemaran masing-masing. Kemudian, seorang murid menyebut huruf yang digemari, sebagai contohnya huruf A, dan memilih nombor kegemaran sebagai contohnya 1. Maka kodnya adalah A1. Kod tersebut akan ditulis oleh rakan sepasangan dalam ruangan lucky draw. Jikalau dalam ruangan kod A1 mengandungi perkataan, maka murid akan mendapat 1 mata. Manakala jika kod yang disebut tiada sebarang perkataan, maka murid tersebut tidak mendapat mata. Permainan lucky draw ini dilaksanakan sebanyak 5 kali. Pemenang akan ditentukan melalui kiraan mata yang banyak. Setelah selesai lucky draw, murid bermain battle game spelling. Seorang murid akan menyebut perkataan manakala rakan sepasangan menulis dalam ruangan spelling, dan sebaliknya. Murid menyemak battle game spelling rakan sepasangan dan murid yang menerima skor yang banyak diumumkan sebagai pemenang. Selepas intervensi, kita dapat melihat murid berasa seronok. Dengan lucky draw, pembelajaran aktif tanpa tekanan, rewards, pembelajaran juga berpusatkan murid, student center learning, keyakinan diri, mahir dalam kemahiran komunikasi, masalah kesalahan ejaan dalam kemahiran menulis dapat diatasi, mendapat skor yang baik dalam ejaan. Yang ini adalah contoh video yang saya lakukan dalam bilik darjah. Okay, how about your spelling?
Okey, video ini menggambarkan student center learning, pembelajaran yang aktif, seronok dan murid juga berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Dapatan kajian, melalui analisis dokumen, murid mendapat skor yang baik dalam kemahiran ejaan melalui Battle Game Spelling. Yang ini merupakan dapatan kajian yang saya dapat melalui latihan 1, responden 3, responden 7, responden 9 mendapat kosong mata. Bila tindakan 1 dijalankan, peningkatan yang sederhana dapat dilihat. Kitaran 2 menunjukkan peningkatan yang mendadak, iaitu kebanyakan murid mendapat 5/5 dalam kemahiran ejaan. Rumusan kajian ini menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang ketara antara pemahaman, penguasaan kemahiran dan minat terhadap aktiviti kemahiran ejaan. Saling bergantungan secara positif digambarkan melalui kerjasama sesama rakan dan mendorong murid yang lebih bermotivasi untuk belajar. Inovasi Battle Game Spelling mampu meningkatkan kemahiran ejaan dalam bahasa Inggeris. Cadangan kajian lanjutan, Battle Game Spelling kepada Spelling Success, perkataan yang lebih kompleks dan jumlah perkataan dapat ditingkatkan. Kesimpulannya, pembelajaran bermakna iaitu student center learning menambahkan unsur keseronokan, kerjasama dan persaingan antara murid, meningkatkan nilai tambah dan kualiti pengajaran yang dituntut dalam PAK 21. Peningkatan prestasi juga dapat dilihat. Sekian saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi, pembentang akan menjawabnya. Pembentang yang seterusnya iaitu Cikgu Nurkhairi bin Muhammad Syukri dari SK Singkir akan membentangkan kajian tindakan beliau. Dipersilakan Cikgu. 10 minit dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurkhairi bin Muhammad Syukri dari SK Singkir Kedah akan membentangkan kajian STEM memacu kecemerlangan holistik murid tahun 5 di SK Singkir. Profil pembentang, nama Nurkhairi bin Muhammad Syukri, DG 44, Akademik, Institut Pendidikan Ilmu Khas, Diploma Perguruan, Institut Pendidikan Perlis, Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Saya berkhidmat selama 18 tahun, bermula pada 2006 hingga kini. Pengenalan. Kajian ini dijalankan bagi melihat keberkesanan STEM, iaitu pendekatan PDP melalui pendidikan STEM bersepadu dalam merungkai kemenjadian murid secara holistik, seterusnya menjadikan ia satu budaya di SK Singkir. Latar belakang kajian, melalui pendekatan STEM ini, ia dapat mengoptimumkan kemenjadian murid dari pelbagai sudut, seterusnya menjadi satu budaya baru dalam pendekatan PDP bagi mencapai matlamat pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid secara aktif dan bermakna serta menyediakan murid ke arah revolusi industri 4.0. Penyataan masalah. Kita tengok tinjauan masalah ada 4. Yang pertama, murid kurang memberi perhatian di dalam kelas. Yang kedua, murid tidak mampu untuk mencapai tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Yang ketiga, murid kurang terlibat dalam perbincangan berkumpulan dan kurang berinteraksi. Yang keempat, murid tidak memberi respon yang aktif kepada guru. Fokus kajian. Untuk menangani masalah murid yang tidak aktif dalam pelibatan aktiviti di dalam kelas semasa PDP dijalankan, saya memperkenalkan satu pendekatan baru iaitu STEM, pendekatan PDP melalui pendidikan STEM bersepadu.
objektif kajian. Ada 3 objektif kajian di sini. Okey, yang pertama, pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan aktif. Yang kedua, meningkatkan kemahiran intelek dan sosial murid serta mencapai tahap penguasaan 5 dan tahap penguasaan 6. Kebolehan murid menyelesaikan sesuatu isu dan menyediakan alternatif penyelesaian masalah. Okey, metodologi kajian. Okey, lokasi dan sampel kajian. Okey, lokasi di Sekolah Kebangsaan Singkil Kedah. Okey, sampel kajian murid tahun 5 seramai 28 orang. Okey, kaedah pengumpulan data, okey, secara kuantitatif. Okey, lepas tu ujian pra, ujian pos dan analisis data. Okey, instrumen kajian. Saya menggunakan borang maklum balas. Okey, borang maklum balas ini saya beri kepada murid. Okey, dan murid akan tanda berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan dalam borang maklum balas tersebut. Okey, seterusnya soalan kajian. Okey, adakah pendekatan XSTEM dalam PDP dapat meningkatkan potensi murid serta kemenjadian murid secara holistik? Ya, melalui pendekatan PDP STEM ini, ia mampu meningkatkan potensi murid dari pelbagai sudut. Ini kerana XSTEM melibatkan aktiviti projek, ataupun aktiviti PBL, perintegrasian subjek, melibatkan semua subjek berdasarkan isu yang diutarakan, pendekatan modular, konsep PAK 21 dan penerapan elemen 6C. Seterusnya, tindakan yang dilaksanakan. Saya ada 4 di sini. Yang pertama, saya menggunakan pembelajaran berasaskan projek. PBL mempromosikan pembelajaran aktif, iaitu kebolehan murid dalam menyelesaikan masalah dalam dunia sebenar. Melalui PBL ini, murid-murid diberi satu isu dan murid-murid memberi pendapat bagaimana hendak menyelesaikan sesuatu isu tersebut, sama ada isu global ataupun isu lokaliti setempat. Selepas murid-murid membagi pendapat, murid-murid akan menghasilkan satu lakaran projek untuk menyelesaikan isu tersebut. Seterusnya, murid-murid akan menghasilkan projek tersebut dan di akhir sekali, murid-murid akan membentangkan hasil projek tersebut. Di sini akan berlaku satu pentaksiran autentik. Pentaksiran autentik ni pentaksiran yang berlaku semasa di dalam kelas. Seterusnya, pendekatan modular. Guru dapat menyediakan PDP yang sesuai dengan keperluan semasa dan keperluan murid. Ini bermaksud guru-guru boleh merancang SK dan SP mengikut tahap kebolehan murid. Seterusnya, konsep PAK 21 menekankan pembelajaran yang berpusatkan murid. Melalui konsep PAK 21 ini, murid-murid dapat memberi pendapat, lepas tu dapat bergerak secara aktif dalam menyelesaikan sesuatu isu. Seterusnya, elemen 6C merangkumi aspek sasiah, kewarganegaraan, kolaboratif, aktiviti secara berkumpulan, komunikasi, wujudnya komunikasi dua hala, kreativiti, murid-murid sentiasa berfikir untuk menyelesaikan sesuatu projek, dan pemikiran kreatif. Dapatan kajian. Di sini ada 2 dapatan kajian, dapatan pra-kajian dan dapatan post-kajian. Yang pertama, dapatan pra-kajian, saya menggunakan pendekatan PDP secara tradisional. Jika kita lihat di sini, sebanyak 72.4% yang mewakili 18 orang murid daripada 28, responden tidak menunjukkan minat dan serta tidak aktif semasa PDP dilaksanakan.
Seterusnya, dapatan pos kajian. Okey, dapatan pos kajian ini saya menggunakan kaedah PDP secara extend, iaitu jika kita lihat peratus dia 90.2%, okey, mewakili 28 orang pelajar. Okey, responden menunjukkan minat serta aktif semasa aktiviti PDP dilaksanakan. Okey, rumusan. Melalui extend, kemejadian murid dapat dilonjakkan melalui proses mereka melaksanakan PDP pendidikan STEM bersepadu. Aktiviti PBL juga dapat meningkatkan inisiatif pembelajaran secara kendiri dengan penghasilan projek yang inovatif. Okey, cadangan. Pendedahan pendekatan ini perlu diperluaskan ke kelas-kelas lain agar ia menjadi satu budaya baru dalam pendekatan PDP bagi mencapai matlamat pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid secara aktif. Okey, kesimpulannya, secara keseluruhan kaedah STEM iaitu pendekatan PDP melalui pendidikan STEM bersepadu sangat sesuai dilaksanakan kerana ia selari dengan keperluan PKK21 dan perubahan peranan guru sebagai pemudah cara dalam pembelajaran murid serta menjadi satu budaya baru dalam pendekatan PDP bagi mencapai matlamat pembelajaran berpusatkan murid secara aktif dan bermakna serta menyediakan murid ke arah revolusi 4.0. Okay, dengan kaedah STEM ini, saya berharap murid-murid dapat diketengahkan dan dapat mewujudkan satu persekitaran pembelajaran yang menarik dan menyeronokkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Seterusnya, saya mempersilakan Cikgu Alimatun Nadawiyah binti Saleh dari SKC untuk membentangkan kajian tindakan dan inovasi beliau. Dipersilakan, Cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Halimatun dari SKC. Tajuk kajian saya ialah Permainan inovasi, gigi sihat, senyuman memikat dapat meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk Sains Amalan Baik Penjagaan Kesihatan Gigi tahun 3. Pengenalan kajian tindakan ini bertujuan meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk amalan baik untuk penjagaan kesihatan gigi. Ada 5 murid tidak dapat menyenaraikan makanan sihat dan cara memberus gigi dengan betul. Oleh itu, saya telah memperkenalkan permainan inovasi gigi sihat senyuman memikat melalui kaedah didik hibur. Permainan inovasi ini adalah sebagai alat bantu mengajar yang cukup efisien. Responden saya terdiri daripada 5 orang murid tahun 3 SKC. Permainan inovasi ini terdiri daripada papan permainan, set gambar makanan sihat, set soalan, set voucher, model gigi, penanda dan buah dadu. Penyataan masalah. Dalam proses PNP, saya perhatikan timbul isu di mana 5 murid tidak dapat menyenaraikan makanan sihat. Apabila ditanya apakah makanan terbaik untuk kesihatan gigi, murid menjawab ubat dan nasi. Ini tidak benar. Dan murid tidak tahu cara memberus gigi dengan betul. Jawapan murid adalah umum sahaja. Objektif kajian ada 2. Yang pertama, meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk amalan baik untuk penjagaan kesihatan gigi menggunakan kaedah didik hibur. Kedua, menilai keberkesanan permainan inovasi gigi sihat senyuman memikat bagi mengatasi masalah murid yang tidak dapat menyenaraikan makanan sihat dan cara memberus gigi dengan betul. Metodologi kajian. Lokasi ialah di sebuah sekolah kebangsaan Sikh. Sampel 5 orang murid perempuan, 3 rajin.
alat dan instrumen kajian, saya adakan 2 ujian, iaitu ujian pra, ujian pasca, mengandungi 20 soalan di mana kedua-dua soalan ialah mempunyai ujian soalan yang sama. Permainan inovasi, gigi sihat, senyuman memikat. Prosedur pengumpulan data diambil dari jadual skor, graf pencapaian dan soal selidik. Kaedah analisis data dari model KISS dan McTaggart 1988. Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif. Soalan kajian. Adakah penggunaan permainan inovasi ini dapat meningkatkan kefahaman murid? Dan sejauh mana keberkesanan permainan inovasi ini mengatasi masalah murid yang tidak dapat menyenaraikan makanan sihat dan cara memberus gigi dengan betul? Tindakan yang dilaksanakan mengandungi 4 langkah. Langkah merancang. Saya mendiagnosis masalah dan merancang proses intervensi bagi menyelesaikan masalah dengan menggunakan permainan inovasi. Saya di peringkat bertindak melaksanakan proses intervensi menggunakan permainan inovasi gigi sihat, senyuman memikat. Peringkat memerhati, saya menjalankan pemerhatian, mengutip dan menganalisis data sepanjang proses intervensi dilaksanakan. Peringkat merefleks, saya membuat tafsiran hasil analisis data bagi mengenal pasti sejauh mana keberkesanan permainan inovasi gigi sihat, senyuman memikat berjaya mengatasi masalah murid yang tidak dapat menyenaraikan makanan sihat dan cara memberus gigi dengan betul. Tindakan yang dilaksanakan peringkat merancang. Selepas saya mengajar tajuk amalan baik untuk penjagaan kesihatan gigi, saya telah mengadakan pra-ujian kepada kelas. Keputusan, terdapat 5 murid yang mendapat markah paling rendah. Kepada 5 murid ini, saya telah memperkenalkan permainan inovasi menggunakan kaedah didik hibur. Menurut kajian Velvena 2018, didik hibur menyediakan persekitaran pembelajaran yang cukup memberangsangkan perasaan ingin tahu, meningkatkan rasa seronok dalam apa-apa subjek yang dipelajari di sekolah amat terkesan. Selepas saya memperkenalkan permainan inovasi ini berkali-kali bersama murid, saya mengadakan pasca ujian, soal selidik dan seterusnya saya menganalisis data. Kajian tindakan ini dilaksanakan selama 3 bulan. November 2022, Januari, Februari 2023. Jom bermain. Permainan bermula di petak mula. Setiap murid akan melontarkan dadu untuk menentukan giliran. Pemain 4 murid, moderator 1 murid yang ditugaskan untuk membaca soalan. Ada 3 warna utama. Petak biru, murid mengatakan amalan baik untuk gigi. Petak merah, murid mengatakan amalan tidak baik untuk gigi. Dan petak kuning, murid menjawab soalan. Murid yang dapat menjawab soalan akan mendapat ganjaran voucher yang boleh digunakan untuk membeli makanan sihat. Pemenang permainan ini ialah murid yang dapat mengumpul nilai voucher yang paling tinggi. Aktiviti yang dilaksanakan dalam intervensi. Dalam permainan, aktiviti yang pertama, murid akan dibimbing menyenaraikan makanan sihat melalui permainan dan kad gambar. Aktiviti yang kedua, semasa murid berada di petak tunjukkan cara membersih gigi yang betul, murid akan dibimbing memberus gigi menggunakan model gigi. Aktiviti yang ketiga, murid yang mendapat voucher akan menggunakan voucher tersebut untuk membeli makanan sihat. Keberkesanan permainan inovasi melalui graf skor menunjukkan peningkatan markah ke-5 murid daripada ujian pra ke ujian pasca amat memberangsangkan. Mari kita lihat di sebelah kanan graf pencapaian. Kesimpulan di sini,
peningkatan skor markah setiap murid menunjukkan permainan inovasi ini berjaya mengatasi masalah murid mengatakan makanan sihat dan memberus gigi dengan betul. Berdasarkan soal selidik, untuk melihat keberkesanan dan respon murid dalam permainan inovasi ini secara keseluruhannya, murid mengatakan permainan ini cukup menyeronokkan, cantik, menarik, mudah difahami. Mereka akan menggunakan bahan ini lagi, membantu mereka memahami penjagaan gigi, dan impak yang paling besar, mereka akan mengamalkan sikap baik untuk kesihatan gigi. Keberkesanan motivasi ini saya telah kongsikan dalam Facebook. Alhamdulillah, sebuah sekolah SK Kelebang Jaya telah berminat dan membeli permainan ini sebanyak 2 set. Rumusan dan perbincangan. Kajian ini telah membuktikan bahawa permainan inovasi gigi sihat senyuman memikat berjaya hebat meningkatkan kefahaman murid dalam menyenaraikan makanan sihat dan cara memberus gigi dengan betul. Permainan ini boleh merentas kurikulum dalam subjek matematik, aktiviti kelab doktor muda, keusahawanan, dan ia juga boleh digunakan di klinik-klinik pergigian sebagai aktiviti bersama-sama murid di sekolah. Permainan inovasi ini bukan kaleng-kaleng. Dia telah mendapat hikmat nasihat daripada Profesor Madya Dr. Remy Rozaini, pakar inovasi USM, Dr. Gigi, Dr. Umairah Hanim bin Mat Hashim dari Klinik Pergigian Bukit Pancor seberang Perai Selatan. Permainan inovasi ini juga telah dipatenkan, mendapat hak cipta dan didaftarkan di bawah MyIPO. Kesimpulan, kajian ini telah membuktikan permainan inovasi ini membantu mengatasi masalah murid yang tidak dapat menyenaraikan makanan sihat dan cara memberus gigi dengan betul. Seterusnya, dia meningkatkan kefahaman murid dalam tajuk amalan baik penjagaan kesihatan gigi. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Pembentang yang seterusnya, Syamas Hanifudla binti Syahidan dari UUM Sintok. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamas Hanifudla binti Syahidan dari Postgraduate Diploma in Education, Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Tajwid meningkatkan penguasaan murid dalam hukum tajwid. Pendahuluan, hukum tajwid merupakan perkara utama dan wajib diketahui oleh semua orang yang beragama Islam agar dapat membaca Al-Quran secara tartib, tepat serta tidak mengubah maksud perkataan di dalamnya. Hal ini termasuklah mengenai sebutan huruf nun dan mim tasydid. Seterusnya, kesalahan kadar harakat mat sama ada ia dibaca secara panjang atau pendek. Kesalahan-kesalahan ini sering berlaku dalam kalangan murid tingkatan 4 bagi mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam hukum tajwid, seterusnya menguji keberkesanan tajwid sekaligus dapat meningkatkan pencapaian murid. Bagi latar belakang kajian tindakan ini adalah: pertama, murid didapati malas membaca buku atau nota yang berbentuk tulisan. Kedua, murid tidak dapat mengingati hukum tajwid dengan betul. Ketiga, murid hanya mendapat markah kosong kerana tidak mengulang kaji hukum tajwid. Seterusnya, penyataan masalah dalam kajian tindakan ini adalah: pertama, murid tidak dapat menguasai hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Kedua, murid tidak mengingati hukum tajwid dengan betul. Ketiga, murid tidak dapat mengaplikasikan hukum tajwid dengan betul. Fokus utama kajian tindakan ini adalah bagi meningkatkan penguasaan murid dalam menguasai hukum hakam tajwid dalam kalangan murid kelas 4 Ibnu Kathir.
Objektif kajian ini pula adalah pertama, bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam hukum tajwid. Kedua, bagi mengenal pasti tahap keberkesanan tajwid dalam penguasaan hukum tajwid. Ketiga, mengenal pasti peningkatan pencapaian murid dalam hukum tajwid. Dan yang terakhir adalah bagi mengenal pasti persepsi murid terhadap penggunaan tajwid. Metodologi kajian tindakan ini untuk kategori kajian adalah kajian dijalankan di Madrasah Al-Aminiyah, Permatang Nibong, Pulau Pinang. Manakala sampel kajian pula merupakan 10 orang murid tingkatan 4 dalam mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Bersedia pengumpulan data bagi kajian tindakan ini dijalankan dengan pertama, ujian pra iaitu dijalankan sebelum menggunakan tajwid. Kedua, ujian pasca iaitu dijalankan selepas menggunakan tajwid. Dan ketiga, pemerhatian iaitu penglibatan murid. Alat atau instrumen kajian tindakan ini adalah pertama, soalan ujian pra dan ujian pasca. Kedua, soalan temu bual. Manakala bagi analisis data untuk kajian tindakan ini adalah pertama, transkrip temu bual. Kedua, analisis data deskriptif. Seterusnya, antara soalan yang akan dijawab melalui kajian tindakan ini adalah pertama, apakah tahap penguasaan murid dalam hukum tajwid? Kedua, adakah murid dapat menguasai hukum tajwid dengan menggunakan tajwid? Ketiga, bagaimanakah pencapaian murid dalam hukum tajwid? Dan keempat, apakah persepsi murid selepas menggunakan tajwid? Seterusnya, tindakan yang dilaksanakan adalah menghasilkan sebuah intervensi bernama tajwid. Pertama, murid akan diberikan poster tajwid. Kemudian, murid akan mengimbas kod QR yang tertera pada poster yang telah diberikan. Seterusnya, murid akan memasuki muka depan tajwid dan menekan butang play untuk bermain. Keempat, murid perlu membaling dadu untuk membaca nota tajwid dalam aplikasi tajwid. Seterusnya, murid akan dapat membaca nota tajwid sebelum bermain permainan kuis. Seterusnya, murid akan bermain permainan kuis tajwid di dalam word wall. Untuk dapatan kajian tindakan ini adalah hasil temu bual mendapati murid sangat tertarik untuk menggunakan aplikasi tajwid ini dalam pembelajaran mereka dan terdapat respon positif daripada murid selepas menggunakan aplikasi tajwid. Untuk analisis dapatan, tahap penguasaan murid tingkatan 4 berada di tahap yang lemah di mana tiada murid yang mendapat markah penuh dalam ujian pra yang dilaksanakan sebelum kajian. Namun, berdasarkan keputusan yang diperoleh, dapat dikenal pasti bahawa penggunaan tajwid ternyata dapat membantu murid dalam meningkatkan penguasaan dalam hukum tajwid. Berikut merupakan perbandingan markah murid antara ujian pra dan ujian pasca menggunakan tajwid. Rumusan jelas bahawa daripada hasil temu bual yang dibuat ke atas murid, mereka mengatakan bahawa dengan menggunakan tajwid dapat membantu meningkatkan kefahaman mereka. Pembelajaran lebih mudah diingati apabila menggunakan aplikasi tajwid berbanding pembelajaran secara tradisional yang mana murid perlu memberi perhatian sepenuhnya kepada guru ketika sedang mengajar di dalam kelas. Pengajaran seperti ini akan membuatkan murid merasa cepat bosan dan hilang fokus. Oleh itu, dengan menggunakan aplikasi tajwid sebagai alat bantu mengajar inovatif dapat meningkatkan penguasaan murid dalam pembelajaran. Perbincangan antara faktor utama yang menyebabkan tahap penguasaan murid dalam hukum tajwid berada di tahap yang rendah ialah pembelajaran yang tidak menggunakan alat bantu mengajar. Seterusnya, pembelajaran yang menggunakan tajwid berasaskan permainan dilihat dapat membantu murid menguasai hukum tajwid. Hal ini kerana murid akan berasa lebih tertarik untuk belajar apabila menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berbeza. Seterusnya, penggunaan tajwid sebagai alat mengajar dapat mengukuhkan kefahaman murid dalam mengingati hukum tajwid kerana murid dapat mengingati hukum tajwid melalui pembacaan singkat melalui nota pendek dalam permainan tersebut. Untuk cadangan,
Susulan adalah permainan perlu ditambah baik dengan mempelbagaikan bentuk permainan dan menambah lebih banyak nota yang menarik dan interaktif. Kesimpulan bagi kajian tindakan ini adalah kaedah pembelajaran yang menggunakan teknologi terkini amat membantu menambah minat murid untuk belajar terutamanya dalam hukum tajwid. Hal ini telah dibuktikan dengan penggunaan tajwid. Tahap penguasaan murid dalam hukum tajwid meningkat dan mereka juga lebih berminat untuk membaca nota di dalam aplikasi permainan berbanding di dalam buku. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Pembentang yang seterusnya, Cikgu Mancu Basini anak perempuan Krishnan dari SJKT Ladang Kuala Muda Home. Dipersilakan untuk membentangkan kajian tindakan beliau. Selamat pagi, saya Mancu Basini, anak perempuan Krishnan dari SJKT Ladang Kuala Muda bahagian Home. Saya ingin menyampaikan kajian tindakan yang bertajuk Kemahiran Mengaplikasikan Sifir Darab Segitiga dalam PDPC Matematik Murid Tahun 3 USM. Penguasaan kemahiran sifir darab sangat penting dalam pembelajaran matematik di sekolah rendah. Kemahiran sifir dapat membantu menyelesaikan operasi darab dan bahagi dalam matematik. Sekiranya kemahiran sifir ini tidak dikuasai, akan menjejaskan penguasaan kemahiran matematik pada tingkat yang lebih tinggi. Hasil daripada pemerhatian saya semasa proses PDPC, murid-murid tahun 3 USM tidak dapat menjawab soalan darab dengan betul. Kesukaran menghafal sifir darab dalam kalangan murid menimbulkan perasaan tidak berminat terhadap mata pelajaran matematik. Ujian pra menunjukkan 4 daripada 6 orang murid tidak dapat menjawab soalan darab disebabkan lemah dalam sifir. Pada peringkat permulaan kajian ini, kelemahan dalam fakta asas sifir darab membuatkan murid-murid berasa bimbang terhadap mata pelajaran matematik. Objektif kajian ini adalah untuk menambah baik amalan PDPC dalam menguasai konsep asas sifir menggunakan sifir darab segitiga murid tahun 3 USM. Soalan kajiannya, bagaimanakah saya dapat menambah baik amalan PDPC dalam menguasai konsep asas sifir menggunakan sifir darab segitiga murid tahun 3 USM. Fokus kajian ini dijalankan ini adalah untuk berfokus untuk menambah baik amalan PDPC saya untuk mengajar murid tahun 3 USM dalam menguasai konsep asas sifir menggunakan sifir darab segitiga. Dalam kajian ini, saya memfokuskan topik pendaraban dalam mata pelajaran matematik tahun 3. Dalam kajian ini, saya sasarkan 6 orang murid perempuan dari kelas tahun 3 USM. Murid-murid masih tidak yakin dengan sifir untuk menjawab soalan pendaraban. Metodologi kajian ini berdasarkan model Camis and McTaggart 1988. 4 langkah dalam kajian tindakan berdasarkan golongan cycle iaitu mereflek, merancang, bertindak dan memerhati. Mereflek iaitu tinjauan awal. Saya telah memberikan murid-murid satu aktiviti iaitu bagaimana mereka menjawab soalan pendaraban. Kemudian saya merancang tindakan apabila saya mendapati mereka gagal menjawab soalan pendaraban dan melaksanakan tindakan serta memerhati dan juga memberi ujian pasca kepada mereka. Kemudian saya mereflek. Okay. Tindakan yang dilaksanakan, yang pertama adalah penghafalan sifir matematik. Saya minta murid-murid untuk menghafal sifir matematik seperti biasa. Saya bertanya secara verbal dan murid menjawab dalam kelas. Saya memberi kertas kuis yang mengandungi 100 soalan sifir darab 1 digit. Pemerhatian yang saya dapati, 4 daripada 6 orang murid iaitu 67% murid gagal menjawab sifir darab matematik dengan betul semasa PDPC dijalankan. Murid-murid mengambil masa yang agak lama untuk menjawab soalan matematik yang melibatkan sifir darab. Hanya 1 daripada 6 orang murid boleh menjawab 35% soalan dengan betul. Jadi refleksinya, penghafalan sifir darab matematik kurang memberi kesan kepada murid-murid tahun 3 USM. Mereka menyatakan agar sukar untuk menghafal sifir darab.
Mereka menjawab soalan darab dengan merujuk sifir matematik yang dilekatkan di atas meja. Jadi tindakan yang kedua saya laksanakan adalah saya memberi sifir darab segitiga, satu inovasi untuk mereka, iaitu saya memperkenalkan sifir darab segitiga kepada murid tahun 3. Saya menjelaskan penggunaan sifir darab segitiga. Murid-murid berlatih menggunakan sifir darab segitiga selama 1 minggu. Saya memberi kertas kuis yang mengandungi 100 soalan sifir darab segitiga, iaitu 1 digit. Okey, ini adalah sifir darab segitiga. Di sini, murid hanya perlu menghafal 1 digit sahaja, iaitu 3 kali 2 ialah 6 dan 2 kali 3 adalah juga 6. Jadi mereka tidak perlu hafal satu demi satu. Ini akan mengurangkan beban mereka untuk menghafal ataupun memahami apa itu sifir. Selepas memberi sifir darab segitiga ini, murid-murid lebih yakin untuk menjawab kuis yang diberikan, iaitu ujian pra dan pasca itu, sebab mereka rasa mereka lebih senang untuk ingat sifir itu. Okey. Okey. Pemerhatian saya, sifir darab segitiga menarik perhatian murid. Murid-murid memberi maklum balas dengan baik. Murid-murid memberi respon dengan kadar segera apabila guru mengajukan soalan. Dalam setiap masa PDPC, saya akan bagi murid kertas kuis itu dan mereka cuba menjawab dalam masa 3 minit. Pada awalnya mereka mengambil masa lebih daripada 10 minit dan masih tidak dapat menyelesaikan semua soalan. Tetapi apabila saya latih mereka setiap kali dalam PDPC, mereka boleh menjawab soalan-soalan itu dalam masa 3 minit. Murid-murid mengambil masa yang sangat singkat untuk menjawab soalan kuis, iaitu 3 minit. Jadi refleksinya, murid-murid suka mengajukan soalan sifir antara satu sama lain semasa PDPC ataupun selepas PDPC. Matematik. Keadaan ini membuktikan bahawa kaedah ini memberi kesan terhadap pembelajaran murid. 4 daripada 6 orang murid, iaitu 67% murid, boleh menjawab sifir matematik dengan betul semasa PDPC dijalankan. Dapatan kajian saya, pemerhatian semasa PDPC, murid-murid menjawab kuis pendaraban sifir dalam masa 3 minit. Murid-murid menggunakan sifir darab segitiga untuk menyelesaikan soalan pendaraban matematik yang direka khas untuk mereka. Selain itu, mereka juga boleh membuat latihan-latihan pendaraban matematik yang terdapat dalam buku latihan aktiviti, iaitu BLA dengan cepat. Okey, ini adalah dapatan kajian daripada ujian pra dan pasca. Murid 1 pada awalnya hanya dapat menjawab 35 soalan dengan betul. Tetapi pada akhir kajian ini saya dapati murid boleh menjawab 96 soalan dengan betul. Dan manakala murid kedua pula pada awalnya dapat 30 betul dan pada akhir boleh mencapai 90 markah. Dan seterusnya murid yang agak lemah dalam matematik, iaitu murid 4, 5 dan 6 juga menunjukkan pencapaian agak memberangsangkan, iaitu daripada 19 markah kepada 70 markah dan 17 markah kepada 65 markah dan 10 markah kepada 53 markah. Kesimpulannya, saya dapat melihat perubahan dan perkembangan murid dalam penyelesaian soalan-soalan matematik, khususnya bagi topik darab. Ujian pasca membuktikan bahawa saya telah mencapai objektif yang ditentukan. Dalam kajian tindakan ini juga, saya dapati penggunaan sifir 1 digit mampu meningkatkan kemenjadian murid. Saya cadangkan kajian ini dijalankan kepada murid-murid tahap 2 di SJKT Ladang Kuala Muda bahagian Home supaya mereka lebih gemar dalam mata pelajaran matematik dan dapat menyelesaikan soalan-soalan matematik pendaraban, topik pendaraban dengan lebih cepat lagi. Sekian. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Dipersilakan Cikgu Nurul Syuhada binti Mukhtar dari SK Sungai Pasir Kecil untuk membentangkan kajian tindakan dan inovasi beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Nurul Syuhada binti Mukhtar
dari SK Sungai Pasir Kecil Sungai Petani Kedah akan membentangkan kajian tindakan dan inovasi yang bertajuk Sistem Ganjaran Menangani Tingkah Laku Bermasalah dalam Bilik Darjah. Baiklah, pendahuluan. Kajian tindakan ini merupakan satu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh pengamal pendidikan iaitu guru, pentadbir atau pendidik sebagai penyelidik dalam institusi pendidikan. Kajian tindakan dilaksanakan bertujuan untuk membaiki, menambah baik atau menangani tingkah laku bermasalah terutamanya dalam bilik darjah. Latar belakang kajian. Latar belakang kajian yang dijalankan, pengkaji telah menjalankan kajian di SK Kem Lapangan Terbang yang terletak di dalam Kem Lapangan Terbang Sungai Petani Kedah, iaitu 95% daripadanya terdiri daripada anak-anak tentera. Kajian ini dijalankan dalam kalangan 25 orang murid tahun 4 maju di SK Kem Lapangan Terbang Sungai Petani Kedah. Pernyataan masalah. Berdasarkan dari data awal hasil pemerhatian di dalam sebuah bilik darjah, didapati murid-murid tidak menghormati guru. Hal ini terbukti apabila murid-murid tidak menghiraukan arahan dan teguran yang diberikan. Keadaan ini menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah terganggu. Guru juga menyumbang kepada berlakunya masalah tingkah laku bermasalah ini di mana penggunaan strategi dan teknik yang kurang menarik. Oleh itu, satu kajian perlu dilaksanakan bagi mengatasi tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah. Fokus kajian ini adalah untuk meneroka secara kualitatif bagaimana sistem ganjaran dapat digunakan untuk menangani tingkah laku bermasalah dalam kalangan murid. Kajian ini dijangka dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dalam proses PDPC sekaligus dapat mencapai objektif pembelajaran dengan lebih berkesan. Kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis tingkah laku bermasalah dalam kalangan murid tahun 4 maju SK Kem Lapangan Terbang di dalam bilik darjah. Yang kedua, untuk menilai keberkesanan sistem ganjaran guru menangani tingkah laku bermasalah murid tahun 4 maju SK Kem Lapangan Terbang dalam bilik darjah. Reka bentuk kajian ini telah dijalankan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kumpulan sasaran kajian ialah melibatkan 25 orang murid tahun 4 maju yang terdiri daripada 10 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan. Teknik persempelan bertujuan telah digunakan iaitu melibatkan murid tahun 4 maju di SK Kem Lapangan Terbang. Terdapat 3 teknik pengumpulan data yang digunakan, iaitu yang pertama, pemerhatian, yang kedua, temu bual dan yang ketiga, analisis dokumen. Data-data dianalisis secara naratif dan deskriptif. Kajian ini akan dapat menjawab persoalan-persoalan yang berikut. Yang pertama, apakah jenis-jenis tingkah laku bermasalah dalam kalangan murid tahun 4 maju SK Kem Lapangan Terbang dalam bilik darjah? Dan yang kedua, adakah sistem ganjaran dapat menangani tingkah laku bermasalah murid tahun 4 maju SK Kem Lapangan Terbang dalam bilik darjah? Pengkaji telah melakukan intervensi dan terdapat 4 aktiviti yang dijalankan semasa sesi intervensi. Aktiviti pertama, mengenal pasti masalah dan situasi kajian. Pengkaji menjalankan pemerhatian berkaitan tingkah laku murid-murid dan mengenal pasti masalah tingkah laku yang dihadapi. Aktiviti kedua, menentukan fokus kajian
iaitu memperkenalkan sistem ganjaran dan pelan peraturan kelas kepada murid-murid. Pelan peraturan kelas dan sistem ganjaran ini diperkenalkan selepas proses mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid-murid tersebut. Menjalankan intervensi kepada murid-murid yang terlibat, pengkaji merangka peraturan-peraturan bersama guru kelas dan atas persetujuan pihak pentadbir sekolah. Aktiviti ketiga, pengkaji menjalankan proses memerhati kesan pelaksanaan iaitu membuat perbandingan antara pemerhatian sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan tindakan dan hasil temubual dengan guru kelas untuk mengetahui keberkesanan sistem ganjaran. Tema-tema yang timbul dapat dilihat ialah menimbulkan keseronokan belajar dalam kalangan murid, mematuhi arahan, berdisiplin, bekerjasama, bertanggungjawab dan berani. Aktiviti yang keempat, proses mereflek dan menilai tindakan semula dijalankan bersama-sama guru kelas melalui pemerhatian dan temubual yang menjadi panduan dalam perbincangan bersama untuk mengkaji sistem ganjaran dengan lebih lanjut. Perbincangan dapatan kajian tindakan dikemukakan berdasar dua soalan kajian tersebut, iaitu yang pertama, jenis-jenis tingkah laku bermasalah dalam kalangan murid tahun 4 maju SK Kem Lapangan Terbang dalam bilik darjah. Yang pertama, tingkah laku menghalang. Contohnya dapat dilihat dua orang murid tidak memberi kerjasama dalam aktiviti kumpulan. Ini dapat dilihat mereka tidak menyumbang idea dan menjalankan tugas secara sendirian. Yang kedua, tingkah laku disruptif, iaitu mereka seolah-olah menganggap guru tidak wujud di dalam kelas dan menjalankan aktiviti masing-masing. Yang ketiga, tingkah laku disruptif, iaitu berlaku pergaduhan antara murid A dan murid B semasa sesi PDPC. Baiklah, yang kedua, sistem ganjaran dapat menangani tingkah laku bermasalah murid tahun 4 maju SK Kem Lapangan Terbang dalam bilik darjah. Yang pertama, murid-murid menunjukkan keseronokan belajar, mematuhi arahan, berdisiplin, bekerjasama, bertanggungjawab dan berani. Yang kedua, membantu guru di dalam mewujudkan bilik darjah yang kondusif dan efektif. Dan yang terakhir, murid-murid berupaya menerima arahan dan menjayakan setiap aktiviti sewaktu PDPC dengan lebih baik. Keputusan kajian menunjukkan 3 jenis tingkah laku bermasalah dalam kalangan murid tahun 4 maju ialah tingkah laku disruptif, tingkah laku menghalang dan tingkah laku disruptif. Walaupun ketiga-tiga tingkah laku bermasalah berpunca dalam kalangan murid, namun jika diteliti, keputusan selepas intervensi jelas menunjukkan bahawa kaedah yang diambil oleh guru memainkan peranan penting bagi menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah. Guru perlu mencari kaedah yang sesuai untuk menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah. Guru harus bijak menangani masalah yang dihadapi murid demi kelangsungan PDPC anak didik. Kesimpulannya, intervensi yang dijalankan dalam kajian tindakan ini telah memberi kesan positif ke atas tingkah laku murid. Sistem ganjaran ini wajib diteruskan untuk menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah bagi meningkatkan minat murid untuk belajar. Penggunaan sistem ganjaran ini didapati mampu menarik minat, mengekalkan minat murid dalam PDPC. Kajian ini juga boleh dijalankan dengan menggunakan sistem ganjaran sebagai intervensi pada bulan pertama, kemudian sistem ganjaran diberhentikan pada bulan kedua.
Perbandingan prestasi murid antara bulan pertama dan bulan kedua pasti menunjukkan perbezaan tingkah laku yang jelas. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya. Pembentang yang seterusnya, Cikgu Asma binti Saad dari PPD Langkawi akan membentangkan kajian tindakan dan inovasi beliau. Dipersilakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Asma binti Saad daripada PPD Langkawi akan membentangkan inovasi yang saya hasilkan iaitu yang bertajuk Interactive Learning of Genetics iGen for Science Secondary School. Okey, pengenalan. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat keberkesanan teknik pengajaran sains tajuk genetik bagi sains tingkatan 4 yang dilaksanakan secara pembelajaran interaktif bagi memperbaiki kaedah tradisional yang berpusatkan kepada guru. Kenapa tajuk ini dipilih? Melihat kepada purata skor mengikut domain kognitif sains bagi Malaysia dalam tim 2019, skor domain pengetahuan menunjukkan 442 skor, domain aplikasi 473 skor dan domain penakulan 459 skor. Ketiga-tiga domain ini berada di bawah paras 500 skor. Dan dapatan Octaviani et al. 2016 menyatakan bahawa genetik tidak boleh dipelajari secara menghafal tetapi mesti menggunakan logik dalam penyelesaian masalah. Refleksi awal. Situasi ketika mengajar. Saya telah mendapati 45% pelajar suka untuk membuat perbezaan antara trait resesif dan trait dominan. Sementara itu, 60% pelajar tidak dapat melukis rajah skema pewarisan manusia dengan baik, sekaligus menyebabkan mereka menjawab soalan yang berkaitan tidak tepat. Data ini hasil analisis pencapaian pelajar bagi ujian sumatif yang telah dijalankan selepas seminggu mengajar genetik skema pewarisan manusia. Hal ini disebabkan oleh secara keseluruhannya pelajar tidak faham konsep berkaitan tajuk ini. Kenapa pembelajaran interaktif? Kenapa saya melaksanakan inovasi interaktif? Yang pertama, untuk membantu guru menyediakan BBM bagi menghasilkan pembelajaran menarik dengan sokongan teknologi. Yang kedua, untuk praktiskan pembelajaran berpusatkan murid. Yang ketiga, bagi pembinaan kognitif, efektif dan psikomotor murid. Dan yang keempat, untuk menyelesaikan masalah isu PDP sains, terutama sekali dalam salah faham konsep genetik skema pewarisan manusia. Penyataan masalah. Murid masih salah faham konsep genetik. Yang kedua, murid sukar membezakan trait dominan dan trait resesif pada manusia. Yang ketiga, murid tidak dapat melukis rajah skema pewarisan manusia dengan tepat. Dan fokus kajian ini adalah murid tingkatan 4 bagi subjek sains tajuk genetik. Objektif kajian. Objektif yang pertama, supaya murid dapat memahami konsep genetik. Yang kedua, murid dapat membezakan trait dominan dan trait resesif pada manusia. Yang ketiga, murid dapat melukis rajah skema pewarisan manusia dengan tepat menggunakan inovasi yang saya hasilkan iaitu iGen. Metodologi kajian. Kajian menggunakan kaedah campuran daripada Creswell 2018. Lokasi kajian Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Putra Langkawi. Sampel kajian murid-murid tingkatan 4. Kategori kajian adalah kajian penyelidikan yang menggunakan kuasa eksperimen dan kaedah triangulasi digunakan dalam pengumpulan data iaitu melibatkan pemerhatian, temu bual dan juga analisis dokumen. Soalan kajian, adakah murid memahami konsep genetik? Bagaimanakah murid dapat membezakan trait dominan dan trait resesif pada manusia? Dan adakah murid dapat melukis rajah skema pewarisan manusia dengan tepat setelah menggunakan iGen? Tindakan yang dilaksanakan. Terdapat dua fasa yang saya jalankan untuk pembinaan inovasi ini. Yang pertama, fasa pertama, pembinaan produk inovasi itu sendiri iGen. Saya menggunakan backward design yang diperkenalkan oleh Wiggin dan McTighe 1998.
di mana menurut Wigging dalam menentukan PDP yang baik, kita perlu menentukan outcome dulu. Kemudian datanglah dengan proses dia dan last sekali barulah perancangan. Dalam pembinaan fasa 1 ini, saya telah membuat penilaian pakar iaitu menggunakan 12 orang pakar untuk menilai kandungan agen itu sendiri. Mereka terdiri daripada pensyarah universiti dan bilang ICT. Dalam bidang kurikulum, guru-guru cemerlang sains dan juga guru-guru daripada pegawai-pegawai PPD yang daripada USTP untuk melihat sama ada kandungan agen ini sesuai atau tidak digunakan bagi level pelajar tingkatan 4 untuk tajuk genetik. Fasa 2, pengujian. Saya telah laksanakan pengujian bersama pelajar tingkatan 4 secara kuasai eksperimen. Pelajar telah diberikan dua kumpulan kawalan dan juga kumpulan rawatan. Untuk kumpulan kawalan, pelajar menggunakan kaedah pengajaran tradisional dan juga untuk kumpulan rawatan, pelajar menggunakan aplikasi interaktif iGen dalam pembelajaran. Dan dapatan kajian menunjukkan peningkatan pencapaian pelajar dalam membezakan trait dominan dan trait resesif berlaku. Untuk soalan 2, soalan 3, soalan 5, soalan 10 dan soalan 11 menunjukkan rata-rata peratus peningkatan pencapaian pelajar iaitu pelajar dapat menjawab soalan dengan betul. Manakala untuk pencapaian dalam melukis skema pewarisan manusia, semua soalan berkaitan menunjukkan peningkatan yang sangat ketara. Okey, apakah kelebihan iGen berbanding produk-produk lain di pasaran? Yang pertama, iGen mudah digunakan kerana iGen boleh sesuai dengan semua platform yang ada. Okey, yang kedua, iGen dapat menggalakkan self-regulated learning. Pelajar boleh belajar sendiri. Dan yang ketiga, memberi kebebasan kepada pelajar untuk belajar di mana bagaimana boleh digunakan. Seterusnya, how to use iGen ataupun bagaimana kita nak guna iGen. iGen sesuai untuk semua perisian dan peranti, boleh guna pada laptop, boleh guna pada phone, boleh guna pada tab. Hanya dengan di hujung jari dengan klik pada link yang disediakan. Maklum balas adab penggunaan iGen dalam kalangan pelajar. Saya akan tunjukkan bagaimana pelajar menggunakan iGen ketika belajar. Ya, ketika berada di sekolah dan juga ketika berada di rumah. Okey, ini maklum balas yang saya dapat ramai pelajar tapi saya nak tunjuk satu sahaja. Ini adalah pelajar tingkatan 4 yang sedang menggunakan iGen, inovasi yang dihasilkan untuk belajar di rumah ulang kaji. Jadi bila pelajar boleh mengulang kaji sendiri dan bahan-bahan yang disediakan secara interaktif dan menarik minat mereka. Ya, pelajar sangat seronok menggunakan. Okey, di samping itu guru-guru yang saya temubual menyatakan bahawa iGen memang menepati kepada DSTP tempat di mana pentaksiran yang disediakan bersesuaian dengan tahap pelajar dan interaktif yang digunakan ini sangat-sangat menimbulkan minat pelajar untuk belajar. Okey, ini video pelajar menggunakan sedang membuat pentaksiran dan juga aktiviti yang disediakan di dalam iGen. Okey. Okey. Itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan iGen dan iGen telah mendapat beberapa pengiktirafan. Yang pertama daripada MyIPO, yang kedua iGen telah mendapat beberapa tempat dalam pembentangan di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan tahniah atas pembentangan sebentar tadi. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan soalan tersebut ke dalam chat box. Sebentar lagi pembentang akan menjawabnya.
Terima kasih Cikgu atas pembentangan berkaitan inovasi tadi. Sememangnya semua pembentang adalah hebat. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin memberi komentar atau soalan, sila masukkan ke dalam chat box. Para hadirin sekalian, Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan daripada guru-guru sepanjang 3 hari berlangsungnya Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Ijerai Peringkat Antarabangsa 2023. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali kepada pengacara majlis. Terima kasih saudari moderator kolokium. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan pada hari ini di bilik 2. Melengkapkan jumlah pembentangan keseluruhannya 107 yang telah dibentangkan selama 3 hari berturut-turut dan memberi dampak pada kita semua. Sebentar lagi kita akan menyaksikan upacara penutup kolokium dan pengumuman keputusan. Namun sebelum itu, kita ingin menjemput Ketua Panel Juri, Dr. Wan Fadlur Rahman bin Wan Mat Rasidi untuk memberikan ulasan keseluruhan pembentang. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Wan Fadlur Rahman bin Wan Mat Rasidi, SIC Plus TVET, mewakili Jawatan Kuasa Penjurian Kolokium Kajian Tindakan dan Inovasi Ijerai 2.0 Peringkat Antarabangsa dengan ini ingin berkongsi dapatan daripada pihak juri seperti berikut. Yang pertama, tahniah secara keseluruhannya kajian tindakan yang dijalankan sememangnya memenuhi falsafah kajian tindakan itu sendiri, iaitu untuk memperbaiki amalan guru dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Yang kedua, aspek teknikal kajian boleh ditambah baik, terutamanya yang melibatkan pemilihan sampel kajian dan metodologi kajian yang lebih bersesuaian dengan konteks pembelajaran di bilik darjah. Yang ketiga, pembentang juga dicadangkan untuk menyokong dapatan kajian dengan bukti yang berdasarkan teori-teori atau kajian terdahulu yang relevan dengan konteks kajian yang dilaksanakan. Seterusnya, pembentang juga boleh mengemukakan bukti dari pelbagai sumber, tidak sekadar merujuk sumber utama, dokumen rasmi KPM semata-mata. Walau bagaimanapun, hampir keseluruhan peserta telah membuat persiapan pembentangan yang amat baik dengan mutu penyampaian yang memberansangkan menggunakan medium pembentangan yang terkini dan menarik. Yang keenam, bagi menjelaskan lagi impak kajian tindakan yang dilaksanakan, elemen inovasi perlu diketengahkan, terutamanya yang memberi kesan langsung secara khusus terhadap amalan guru dan kemenjadian murid serta pengurusan kepimpinan sekolah secara amnya. Yang terakhir, diharapkan para guru dapat meneruskan budaya kajian tindakan ini demi kelangsungan penambahbaikan amalan, seterusnya memartabatkan profesion guru sebagai satu wadah profesional yang disanjung tinggi. Sekian daripada Jawatan Kuasa Penjurian Kolokium Kajian Tindakan Inovasi Ijerai 2.0. Terima kasih Ketua Panel Juri Dr. Wan Fadlur Rahman bin Wan Mat Rasidi. Tonton para penonton yang disantuni, suka saya maklumkan sekali lagi, jangan lupa untuk membuat pendaftaran hari ini. Sila isikan pautan yang kami berikan di ruang chatbot YouTube ini atau mengimbas QR Code paparan skrin yang dipaparkan. Semua peserta akan diberikan sijil penyertaan hanya apabila tuan-tuan menghantar borang penilaian kolokium yang telah dimuat naik pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan upacara penutup seketika nanti. Maaf jika ada sebarang kesilapan semasa saya mengendalikan acara selama 3 hari. KMY number 1. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.